Yang pertama, Al-Farabi, tokoh falsafah Islam. Nama penuh beliau ialah Abu Nas Muhammad Ibnu Muhammad Turhan Al-Uzdaq Farabi. Beliau dilahirkan di Wasij, Turkistan pada abad 870 Masihi. Beliau beragama Islam dan berketurunan Turki. Beliau meninggal dunia pada 950 Masihi. Bapa beliau bernama Muhammad Turhan Al-Uzdaq yang berketurunan Persia, manakala ibunya pula berketurunan Turki. Pekerjaan bapanya seorang pegawai tentera. Pendidikan awal. Al-Farabi mendapat pendidikan awal yang sama seperti kanak-kanak lain, iaitu pendidikan tradisional yang menitik beratkan kefahaman Al-Quran melalui tunjuk ajar persendirian di rumah atau sesi formal di masjid. Beliau menuntut ilmu bersama persendirian di rumah sendiri atau ke rumah gurunya. Pengajian secara umum di masjid yang terdapat di Wasij. Beliau menuntut ilmu bersama Ibnu Haylan dan Matta Ibnu Yunus. Pekerjaan. Beliau merupakan seorang cendekiawan di sebuah istana di Aleppo. Beliau juga merupakan seorang guru kepada dua anak murid, iaitu Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Beliau merupakan seorang ahli muzik yang berjaya mencuit hati orang awam sehingga menyebabkan mereka menangis atau ketawa setiap bait-bait yang beliau lontarkan. Beliau juga merupakan pereka alat muzik yang dikenali sekarang ini sebagai gambus. Penulisan. Beliau merupakan seorang tokoh yang gigih dan sangat banyak menghasilkan buku-buku ilmiah dan pelbagai bidang antaranya. Yang pertama, Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain yang berkaitan pendapat Aristotle dan Plato. Yang kedua, Tahsil As-Sa'adah iaitu akhlak dan siasah. Yang ketiga, Ihsya'yu Al-Ulum iaitu statistik ilmu. Yang keempat, Al-Qiyas Al-Saghir iaitu mantiq. Yang kelima, Uyun Al-Masail iaitu keruhanan. Yang keenam, Kalam fi A'da Al-Hayawan iaitu tentang alam, kimia dan perubatan. Yang ketujuh, Kitab fi Al-Fusus iaitu umum. Pencapaian. Al-Farabi mendapat gelaran Al-Mu'allim As-Sani iaitu pewaris Aristotle. Beliau merupakan seorang cendekiawan di sebuah istana di Aleppo. Beliau juga merupakan seorang ilmuwan yang terkenal di zamannya. Beliau merupakan ahli falsafah Islam yang terkenal dan terulung. Selain itu, beliau merupakan pemuzik yang handal dan menguasai dalam pelbagai bahasa. Beliau juga menguasai bidang falsafah, teori, sosiologi dan bidang perubatan, sains, matematik dan sejarah. Yang kedua, Ibnu Bajah, tokoh falsafah Islam. Nama penuh beliau Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Said. Beliau berketurunan Arab Andalus. Beliau lahir pada tahun 1082 Masihi di Saragossa, kini dikenali sebagai Spanyol. Beliau meninggal dunia pada tahun 1138 Masihi di Fes, Maghrib. Ibnu Bajah berasal dari keluarga Al-Tujib yang bekerja sebagai pendatang emas. Kini di barat, ia dikenali dengan nama Avimpis. Terusnya, pendidikan awal Ibnu Bajah. Beliau merupakan seorang hafiz Al-Quran. Beliau juga menguasai ilmu bidang kedoktoran. Beliau juga merupakan seorang ahli muzik dan pemain alat muzik gambus yang handal. Beliau juga menguasai ilmu matematik, ilmu fizik dan ilmu falak. Beliau juga menguasai ilmu bidang falsafah dan bidang astronomi. Pekerjaan Ibnu Bajah. Yang pertama, beliau telah melibatkan diri dalam bidang politik. Beliau memulakan langkah pertamanya dengan menjadi seorang penyair bagi pihak Al-Murabithun yang dipimpin oleh Abu Bakar Ibnu Tafalwid di tempat kelahirannya iaitu di Saragossa, Spanyol. Yang kedua, beliau juga telah menjalankan tugas sebagai seorang doktor dan banyak menulis mengenai ilmu logik selepas berpindah ke sivil pada tahun 512 Hijrah, selepas Saragossa ditakluk oleh Raja Alfonso. Seterusnya, beliau juga mendapat penghormatan tinggi di kalangan orang Al-Murabithun dan diangkat menjadi menteri oleh Abu Bakar Yahya Ibnu Yusuf Ibnu Tasifin untuk jangka masa yang panjang. Karya-karya dan penulisan Ibnu Bajah. Yang pertama, Risalah Al-Wida. Ia mengandungi ilmu tentang ketuhanan, kewujudan manusia, alam serta huraian mengenai kedoktoran dan perubatan. Yang kedua, Risalah Tadbir Al-Mutawahhid. Ia mengandungi tentang pandangan beliau dalam bidang politik dan falsafah.
Ia lebih menekankan kehidupan individu dalam masyarakat yang disebut mutawahid. Yang ketiga, Risalah Al-Istisal Al-Aql bi Al-Insan. Ia mengandungi tentang perhubungan akal manusia serta huraian mengenainya. Yang keempat, Kitab An-Nafs. Ia mengandungi yang berkaitan dengan jiwa manusia dengan Tuhan dan pencapaian manusia yang tertinggi dari kewujudan manusia, iaitu kebahagiaan. Persoalan ini banyak dipengaruhi oleh gagasan falsafah Yunani. Oleh itu, Ibnu Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristotle, Galenus, Al-Farabi dan Al-Razi. Pencapaian Ibnu Bajjah. Beliau telah mengemukakan suatu gagasan falsafah ketuhanan yang membawa maksud manusia boleh berhubung dengan akal faal melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Berkaitan dengan teori ikhtisyar tersebut, Ibnu Bajjah juga mengajukan satu bentuk epistemologi yang berbeza dengan corak yang dikemukakan oleh Al-Ghazali di dunia Islam Timur. Jika Al-Ghazali berpendapat bahawa ilham adalah sumber pengetahuan yang lebih penting dan dipercayai, sebaliknya Ibnu Bajjah mengkritik pemikiran tersebut dan menetapkan bahawa sesungguhnya berseorangan mampu pada puncak pengetahuan dan melebur akal faal, bila mana ia telah bersih dari kerendahan dan keburukan masyarakat. Yang ketiga, Karl Marx, tokoh falsafah Barat. Beliau diberi nama Karl Heinrich Marx. Beliau dilahirkan di kota Trier, Jerman pada 5 Mei 1818. Beliau beragama Yahudi dan menukar agama Kristian pada umur 6 tahun. Beliau berketurunan Yahudi. Beliau tinggal di Jerman, Perancis dan Belgium. Beliau meninggal dunia pada 14 Mac 1883. Maklumat keluarga Karl Marx. Bapa beliau diberi nama Heinrich Marx yang merupakan seorang peguam. Bapa beliau berketurunan Yahudi sejak 1723 dan menukar agama Kristian pada tahun 1818. Ibu beliau diberi nama Henriette Presburg yang merupakan warga negara Belanda dan beragama Yahudi. Pasangan Karl Marx pula diberi nama Jenny von Westphalen. Mereka bertunang semasa Karl Marx berumur 18 tahun. Pendidikan Karl Marx. Beliau mendapat pendidikan awal dari rumah iaitu daripada bapanya sendiri tentang politik dan sejarah. Beliau meneruskan pengajian di sekolah Friedrich Wilhelm Gymnasium. Beliau mendapat pendidikan tinggi di University Bonn pada tahun 1835 dalam kursus undang-undang dan menyambung di University Berlin pada tahun 1836 dalam ilmu falsafah dan sejarah. Pekerjaan Karl Marx. Beliau merupakan seorang wartawan yang telah menghasilkan sebuah artikel berkaitan persaingan dalam kelas taraf hidup di Perancis pada tahun 1848 hingga 1950 yang bertajuk Class Struggle in France. Beliau juga merupakan jurnalis, ahli falsafah dan ahli politik. Penulisan Karl Marx. Yang pertama, tesis tentang Feuerbach, Marx 1845. Yang kedua, Kemiskinan Filsafat, Marx 1847. Yang ketiga, Kerja Upahan dan Kapital, Marx 1847. Yang keempat, Prinsip-prinsip Komunisme, Engels 1847. Yang kelima, Manifesto Partai Komunis, Marx dan Engels 1848. Yang keenam, Upah Harga dan Laba, Marx 1865. Yang ketujuh, Masalah Perumahan, Engels 1872. Yang terakhir, Capital 1, Capital 2, Capital 3, Marx 1867 hingga 1894. Pencapaian Karl Marx. Beliau dianugerahkan gelaran Doktor Falsafah PhD di Jena. Beliau memperoleh ijazah ketika berusia 17 tahun pada tahun 1835. Beliau merupakan tokoh sosiologi terawal yang membincangkan tentang isu berkaitan kelas di negara barat. Beliau juga terkenal dengan teorinya tentang kapitalisme, sosialisme dan komunisme. Bahagian B. Al-Farabi. 1. Kepakaran Al-Farabi memiliki daya akal tinggi sejak awal lagi serta mempunyai kelebihan menguasai hampir ke semua bidang ilmu pengetahuan dan menguasai banyak bahasa seperti yang ditunjukkan dalam kitabnya Al-Musika Al-Kabir, mempamerkan kebolehan menguasai bahasa Parsi, Turki, Arab dan Kurdi.
juga pemuzik yang handal mencipta alat muzik iaitu gambus. 2. Al-Farabi menguasai ilmu pelbagai bahasa dan memiliki pelbagai ilmu mendalam perubatan sains, matematik dan sejarah. Hal ini menjadi penyunting semangat kepada saya untuk mempelajari pelbagai ilmu bahasa, tidak kira bahasa daripada timur atau barat, serta mendalami ilmu akademik maupun ilmu agama untuk berjaya seperti beliau. Ya, pemikiran dan ilmuan beliau sudah melahirkan generasi baru berintelektual dari ilmu falsafah, akademik dan bidang muzik. Sumbangan beliau amat dihargai dan dapat meningkatkan inovasi dari aspek pelajaran dan pekerjaan pada masa kini. 4. Jika saya berjumpa dengan beliau pada hari ini, saya akan bertanya kepada beliau, bagaimanakah untuk mendalami pelbagai ilmu dengan penuh semangat? Asbab saya bertanya soalan sebegitu kepada beliau kerana sesetengah kalangan pelajar pada masa kini cepat mudah putus asa untuk belajar ilmu tersebut dan saya yakin beliau ada solusinya untuk meningkatkan semangat pelajar. Al-Farabi menunjukkan banyak jasa beliau kepada kita, antaranya bidang pendidikan. Beliau mahu setiap manusia mempelajari ilmu untuk menambah pengetahuan tersebut. Selain itu, bidang politik. Beliau berlaku adil dan kesesamaan antara kaya atau miskin, serta menggunakan kebijaksanaan beliau untuk mengaturkan negara semakin maju. Pengajaran hidup berdasarkan Al-Farabi, pelajarilah pelbagai ilmu, tidak kira akademik maupun agama, kerana ilmu dapat mengawal sesuatu perkara seperti ahli politik, guru, ahli muzik dan lain-lain. Ibnu Bajjah. 1. Ibnu Bajjah juga dikenali sebagai Ibn Qais, merupakan seorang ahli falsafah dan sains Muslim dari Sepanyol pada abad ke-12. Beliau terkenal dengan sumbangannya dalam bidang metafizik dan falsafah alam semula jadi. Ibnu Bajjah juga telah dikurniakan Allah dengan ilmu logik yang sangat hebat. Ketika beliau membicarakan mengenai ilmu logik akal, beliau berpendapat bahawa sesuatu perkara yang dianggap benar ataupun tidak bergantung kepada sifat keyakinan ataupun sekadar suatu kemungkinan. Justeru, beliau menyifatkan keyakinan ataupun secara tepat sesuatu perkara yang diyakini itu adalah sebenarnya suatu kebenaran dan suatu kemungkinan itu boleh menjadi benar ataupun tidak benar. Ini bermakna keyakinan adalah pokok kepada kebenaran. Betul pula boleh dikatakan tidak semestinya benar kerana betul itu boleh menjadi salah. Salah dan betul adalah satu kemungkinan. 2. Ibnu Bajjah dengan kontribusinya dalam bidang metafizik dan pemikiran falsafah dapat menjadi inspirasi dalam menghargai kompleksiti dan kedalaman pengetahuan. Sumbangan intelektualnya mengajarkan nilai dan penyelidikan mendalam dan pertimbangan falsafah yang dapat diterapkan dalam pendekatan analitikal saya terhadap pertanyaan anda. Inspirasi ini mendorong penekanan pada pemikiran kritis dan eksplorasi konsep-konsep yang lebih mendalam. 3. Ya, kerana penting untuk memahami dan meneruskan pemikiran cemerlang seperti yang dilakukan oleh Ibnu Bajjah. Sumbangan ini membuka pintu kepada pemikiran inovatif yang dapat mempengaruhi dan memperkaya pandangan dunia dan ilmu pengetahuan di masa hadapan. 4. Jika saya berjumpa dengan beliau pada hari ini, saya akan bertanya kepada beliau apakah inspirasi utama yang mendorong beliau dalam menyelidiki bidang metafizik dan pemikiran falsafah. Saya memilih untuk bertanya sebegitu kerana setiap manusia pasti akan mempunyai asbab dan punca mengapa kita memilih untuk melakukan atau ingin mendapatkan sesuatu. 5. Ibnu Bajjah menunjukkan keterbukaannya terhadap sains. Pengajaran ini dapat mendorong kita untuk menghargai dan memahami kemajuan sains serta menjambatani pemikiran falsafah dengan penemuan ilmiah moden. Melalui pemahaman dan penerapan konsep-konsep ini, pengajaran hidup berdasarkan Ibnu Bajjah dapat membimbing kita dalam mencapai kebijaksanaan, pemikiran yang mendalam dan kontribusi yang bererti dalam kehidupan. Karl Marx. 1. Seseorang yang pakar dalam bidang sains sosial dan juga sejarah. Dia juga merupakan seorang ahli pemikir yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Karl Marx dapat menjadi inspirasi kerana kontribusinya dalam pemikiran sosial dan ekonomi. Pemikirannya tentang kelas sosial, ketidaksetaraan dan kritik terhadap kapitalisme dapat memotivasi orang untuk memahami dan mengatasi masalah sosial yang ada. Namun, penting untuk diingat bahawa pandangannya bukan satu-satunya perspektif dan evaluasi kritis terhadap idea-ideanya diperlukan untuk mengambil inspirasi yang relevan. 3.
Ya, beliau telah mewujudkan perjuangan kelas yang menuntut hak sama rata dan tiada diskriminasi antara masyarakat dalam melahirkan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam teori beliau, ada mengatakan mengenai perkara tanggungjawab bersama dan memberi pendidikan yang percuma. Sama juga seperti sekarang, apabila sesuatu pekerjaan dilakukan secara bersama tanpa mengira kaum, maka tidak akan wujudnya pergaduhan dan tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Bagi orang atasan, sesuatu pekerjaan perlulah dilakukan adil dan tidak salah guna kuasa. Jadi teori Karl Marx dalam perjuangan kelas ini memberi impak yang besar kerana sifatnya menunjukkan pelaksanaan keadilan dalam masyarakat sosial. 4. Soalan yang saya akan tanyakan kepada beliau apabila bertemu dengannya ialah, adakah terdapat aspek yang anda pernah ingin lebih jelas atau diperluaskan dalam karya-karya anda? Dengan soalan ini, saya dapat memahami lebih mendalam tentang fokus atau kekurangan dalam pemikiran Marx dan mungkin memperoleh pandangan tambahan tentang bidang yang belum diterokai sepenuhnya. 5. Pengajaran hidup berdasarkan personaliti dan pencapaian yang saya pelajari daripada beliau ialah pentingnya keadilan sosial. Marx menekankan kepentingan kesetaraan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Pengajarannya mendorong kita untuk memikirkan bagaimana menyusun semula sistem sosioekonomi bagi mengurangkan jurang antara golongan yang kaya dan yang miskin. Agensi, falsafah yang dipegang oleh setiap tokoh. Al-Farabi. Al-Farabi seorang falsafah Muslim abad ke-9 dan ke-10. Dikenali dengan sumbangan beliau pada berbagai bidang seperti falsafah politik, etika dan muzik. Salah satu falsafah yang digunakan oleh Al-Farabi adalah konsep negara ideal yang dikenal sebagai Madinat Al-Fadilah atau kota berbudi luhur. Menurutnya, negara ideal ini dipimpin oleh seorang falsafah raja yang bijaksana dan memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan yang baik. Al-Farabi juga menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam, menciptakan sintesis unik antara falsafah Yunani dan tradisi intelektual Islam. Ibnu Bajjah. Asal pemikiran Ibnu Bajjah dapat dilihat daripada pandangan beliau dalam berbagai bidang ilmu. Dalam ilmu logik, beliau berpendapat bahawa sesuatu yang dianggap ada itu sama ada benar-benar ada atau sebenarnya tidak ada, dan sekiranya ada, ia mungkin berupa benda atau sifat. Dalam hal ini, ia sama ada diyakini ada atau ia satu kemungkinan. Ibnu Bajjah berkata, bagi orang mengetahui logik apa yang diyakini itulah sebenarnya satu kebenaran, sedangkan sesuatu kemungkinan ia mungkin benar dan mungkin juga tidak. Karl Marx. Para falsafah hanya mentafsirkan dunia dengan pelbagai cara, namun hakikatnya, konsep yang penting adalah untuk mengubahnya. Dalam erti kata lain, golongan pekerja atau golongan buruh perlu mengubahnya dengan mempertahankan hak dan kebebasan mereka daripada terus menjadi hamba golongan kapitalisme.